الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله ومن اهتدى بالهدى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, yang dikasihi tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Saya pun minta maaf banyak-banyak tuan-tuan kerana tertunggu kuliah. Rumah saya di Estate dekat Seremban. Dan misalnya insya-Allah boleh sampai on time. Tapi kalau hujan lebat tu jalan pun jadi susah. Saya sembahyang di belakang. Terima kasih banyak tuan-tuan masih menunggu kuliah pengajian. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai pada ayat ke-89 daripada surah Al-Kahf. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain berpatah balik, yakni daripada tempat di barat dunia, hujung barat dunia, hinggalah berpatah balik menuju pula ke kawasan timur. Sebelum kita pergi pada ayat yang selanjutnya, ayat 90, bila mana Dzulqarnain sampai ke daratan ataupun di hujung barat dunia, Dzulqarnain telah memerintah di kawasan tersebut dengan hukum hakam ataupun peraturan Allah. Dzulqarnain telah diberi pilihan dengan ilham daripada Allah untuk menghukum ataupun tidak. Dzulqarnain menghukum kepada golongan yang kufur yang telah menentang Islam, melaksanakan kezaliman, manakala golongan yang telah memeluk Islam, taat kepada pemerintahnya, ia melayan dengan sebaik mungkin. Dan juga dia telah menerangkan tentang amanat daripada Allah bahawa orang yang menuruti perintah yang baik akan dibalas dengan sebaik-baik balasan di sisi Allah Ta'ala kelak. Artinya apa tuan-tuan perempuan dalam mentadbir? Dia memajukan kawasan itu, memerintah. Dia juga tidak lupa mengingatkan rakyat jelata agar ingatlah akan akhirat, kerana akhirat adalah tempat yang akan kembali semua manusia, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Dan orang-orang yang beriman di kawasan ini, pahala mereka bertambah-tambah. Kerana di samping mereka sudah Islam, dapatlah pahala kerana telah beragama. Satu lagi, bila taat kepada pemerintahan Dzulqarnain pun akan dapat pahala di sisi Allah. Ini kan dalam dunia ni tuan-tuan, perempuan ada beberapa peraturan. Walaupun mungkin datang daripada pihak, mungkin datang daripada pihak yang kita tak setuju. Ada yang setuju atau tak setuju tentang hal politiknya. Tetapi selagi mana perintah itu, peraturan itu mendatangkan manfaat, kebaikan, kita ikut, kita dapat pahala di sisi Allah. Tapi bagi yang memerintah itu, kalaulah dia ambil kesempatan, dialah akan dapat nasib yang buruk di akhirat kelak, kerana gagal jadi pemimpin yang baik. Dalam ayat 89, Dzulqarnain ini sangat cemerlang pemerintahannya. Dia bersungguh-sungguh bergerak ke sana ke sini. Istilah sekarang disebut pimai taktu. Di sana pergi sini, tak jemu-jemu. Malulah baru ni ada perkahwinan selebriti sitcom tahun 90-an dulu, pimai taktu. Dzulqarnain macam itulah, dia tak kenal penat lelah. Kerana apa dia buat, walaupun tidak duduk dalam masjid, ada sebagian daripada amanah. Dia kalau dia tak buat perintah ini, dia berdosa kerana dia telah dilantik jadi pemimpin. Ayat 90. Hatta idza balagha matli'a asy-syams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lakum min duniha sitra.
Sehinggalah apabila ia, yakni Dzulqarnain, sampai di daerah matahari terbit. Bayangkan muslimat berapa km tu. Bukan lagi sekadar bergerak Perlis hingga ke Sabah. Lebih pada tu lagi, kerana daripada benua merentas benua, wilayah merentas wilayah, daripada barat menuju pula ke hujung timur. Dan sepanjang daratan benua-benua inilah pemerintahan Raja Agung Dzulqarnain. Itu awal kuliah hari itu saya dah sebut. Barat dan Islam berebut tokoh ni. Dunia Barat kata inilah Alexander the Great, kerana begitu hebat. Islam pula menyebut dasar Quran yang pasti itulah Dzulqarnain. Masing-masing ada pemerintahan yang luas. Muslimin dan muslimat sekalian, Dzulqarnain sampai di hujung sekali tempat matahari terbit. Ada tafsiran moden menyebut negara matahari terbit ini adalah Jepun. Sebab benderanya bukankah ada matahari? Mana ada negara macam tu? Mana ada simbol mereka Jepun? Jepun lah. Benarnya negara di hujung dunia dan di hujung timur tu Allah Ta'ala alam pada satu ketika dahulu. Kalaulah beranggapan mungkin tak apa. Dengan pasti tak boleh lah. Sebab Quran dan hadis tak terang nama negara. Dan inilah kalau tengok hujung. Hujung Rusia pun ada hujungnya. Di Nusantara ni pun ada hujung. Di kawasan Timor Leste. Yang sekarang disebut Timur-Timur. Ataupun Kepulauan Sulawesi. Hujung lagi, rentas laut di situ adanya Hawaii. Ini peta sekarang, peta dulu pasti berbeza. Apa yang pastinya Dzulqarnain sampai ke sebuah daratan dan ada laut kerana nampak matahari terbit. Ia mendapati terbit di situ juga, di samping matahari terbit di situ satu kaum yang janggal, yang kami tidak menjadikan bagi mereka, kata Allah. Kami tak menentukan mereka kemajuan. Anak mereka sendiri hidup cara tak maju. Kami tak beri keselamatan pada mereka seperti biasa. Dalam bentuk rumah, tempat tinggal mereka tak ada. Mereka ni tidak ada langsung perlindungan dalam bentuk bangunan-bangunan. Maka sebagian ahli tafsir menyatakan di mana tempat mereka kalau tak ada bangunan. Mereka ni duduk dalam gua-gua ataupun tebukan bukit bukau. Jadi pada siang hari mereka ni boleh berpanas. Keluar makan apa yang ada. Ada ulama kata kerana mereka ni duduk di tepi laut, mereka ni makan hasil daripada laut. Kerana lagum min duniha sitra, tidak ada sebarang perlindungan. Yang pertama tempat tinggal, yang kedua sebarang bangunan kemajuan, yang ketiga tidak ada langsung pokok-pokok di situ. Ini tuan-tuan perempuan ada tak masyarakat macam tu? Ada. Khasnya di Afrika. Dan di kawasan kita walaupun negara kita ni dah makin maju, sebenarnya masih lagi ada orang yang duduk dalam hutan. Yang namanya dipanggil orang asli ataupun orang asal. Yang seronok duduk macam tu. Dan ada anak-anak mereka ni keluar belajar sampai peringkat universiti. Tapi sudah-sudah balik nak duduk juga dalam hutan. Ada juga yang mula dah duduk dalam pekan, duduk dengan masyarakat yang sudah nampak bersistem. Ada juga kembali balik. Kerana dia kata sesuai. Mereka nak duduk balik dengan kerabat. Demikianlah pada zaman silam ada masyarakat sebegini. Jauh pada kemajuan dan juga jauh daripada agama. Maka Dzulqarnain bertanggungjawab nak sampai di situ membangunkan mereka dan juga menyampaikan agama Hanif ataupun agama Islam. Sekarang ni kita dengar tentang Dzulqarnain, salah satu pemerintah agung. Sebenarnya cukup banyak para pemerintah yang sangat baik dalam dunia Islam. Cuma sekarang ni taklah banyak, ada sedikit tetapi tidak sampai pupuslah, ada tapi tak banyak. Mengikut dalam kitab-kitab tamadun Islam, zaman apakah yang paling banyak pemimpin yang berkualiti, pemimpin hebat dunia Islam? Itulah semasa berlangsungnya kerajaan Islam Abbasiyah. Kenapa tidak zaman kerajaan Islam Umayyah? Kerajaan Islam Umayyah ni muncul selepas tamat pemerintahan Khulafa Rasyidin yang ada 4 orang. Ini kerana zaman kerajaan Umayyah banyak lagi pertarungan perang.
baru nak kumpul harta kekayaan dalam dunia Islam. Bila dah berlangsung kerajaan Islam Abbasiyah, empayar kerajaan Islam yang menapak di dunia sudah kian kukuh, stabil, taklah berlaku banyak pertempuran. Masa inilah pernah saya sebut dalam kuliah munculnya perpustakaan pertama, iaitu Baitul Hikmah berpusat di Iraq. Ada kata berpusat di channelnya di Lebanon, ada kata di kota-kota yang berhampiran dengan Iran. Baik, maknanya dia ada pustakaan induk Baitul Hikmah dan channel-channel tempatnya lain. Dan pada masa kerajaan Abbasiyah lah munculnya penyusunan ilmu sains, matematik, astronomi dan sebagainya. Dalam kerajaan Abbasiyah ni, raja yang dianggap paling terkemuka itulah Khalifah Harun Ar-Rashid. Sebenarnya namanya sekadar Harun. Ar-Rashid itu gelaran tambahan. Ar-Rashid maknanya raja yang bijaksana, lagi bertakwa. Mungkin tuan-tuan ada kenalan tuan-tuan nama Rashid, makna bijaksana dan bertakwa. Bukan nama asal macam tuan guru kita lah, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Al-Bakri itu bukan nama dalam IC, nama datuk dia orang, keturunan dia orang. Nama betulnya adalah Zulkifli bin Muhammad. Adik beliau bertugas dengan saya di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Muslim. Nama Dr. Khairul Anwar bin Muhammad, juga Al-Bakri di belakang. Harun Ar-Rashid yang hadir sekalian sangat adil, sangat amanah. Kenapa dia jadi begitu? Kerana peranan ulama yang berdamping dengannya tak lekang menasihati. Siapa jua lah, termasuk saya, tuan-tuan, kalau tak ada orang nasihat, kita ni boleh tenggelam dengan dunia. Jadi saya pun di samping saya cuba bagi ilmu, saya pun tetap mencari ilmu dan mengutip nasihat-nasihat. Atau program yang saya dan rakan-rakan para pensyarah cuba nak hadir Sabtu ni, dia ada berlangsung di Fakulti Perubatan USTIM. Tuan-tuan, jalan di USTIM tu dia ada dua kampus yang dekat. Satu kampus induk, satu lagi lebih kurang 2 km di kampus induk dinilai tu ada satu kampus asing baru dibina, itu Fakulti Perubatan. Asalnya dulu nak buat hospital, tapi kerana beberapa masalah, apa kekangan mungkin daripada pihak kerajaan sendiri, dan belanjawan terkini ni akan buat hospital pengajar perubatan di Johor. Asalnya nak buat di Nilai. Dan hari Sabtu ni Fakulti Perubatan tu akan berlangsung pengajian kitab hadis oleh Al-Alamah Maulana Husain, salah seorang tokoh hadis di Malaysia. Dia akan datang sini. Dia ni tuan-tuan, peniaga roti canai di Kelantan. Dia tokil, jadi dia ada pekerja, dia ada cawangan dia malam-malam berlega satu Malaysia untuk dapur ilmu. Jadi saya pun cubalah untuk ambil ilmu daripada beliau di tempat. Kembali balik pada kisah Khalifah Harun Ar-Rashid. Bila dia pegang jawatan, hampir-hampir terbabas. Kenapa terbabas? Tiba-tiba jadi orang paling berkuasa di dunia. Duit dunia ada pada dia. Dia boleh buat apa saja. Semua orang akan tunduk, orang ikut cakap. Apa dia nak, dia kata yes, yes. Hampir tenggelam. Demikianlah kisah pada kerajaan Umayyah. Adanya raja yang adil, khalifah yang adil, itulah Umar bin Abdul Aziz. Tapi kerana jasa alim ulama nasihat, dia juga sebagai pada ulama, akhirnya dia dapat kembali ke pangkal jalan sumber kelapan. Harun Ar-Rashid ni antara kisahnya ialah menjadi tabiat para pemimpin. Bila ditabar jadi pemimpin, mereka akan pergi Mekah. Bila dia pergi Mekah, selesai tawaf, ada seorang ulama Mekah yang bernama Al-Imam Abdullah Al-Azizi Al-Ghumari, yang lebih dikenali Syekh Al-Ghumari. Syekh Ghumari pun tuan-tuan bisa dengar zaman sekarang. Ulama Maghribi banyak bergelar Al-Ghumari. Kerana tok-tok guru mereka gelaran belakang Al-Ghumari. Ringkas mereka pun dapat gelaran Al-Ghumari.
Kadang kita dengar tokoh hadis seperti Syekh Nasruddin Al-Albani, ulama Jordan. Tapi rupanya di Maghribi pun banyak tokoh hadis yang belakang namanya Al-Ghumari. Lazimnya ringkasnya, kalau ulama hadis daripada Jordan ataupun tokoh hadis tanah air kita mengaji Jordan, bila balik ke Malaysia, mereka banyak berpahaman cara salafi macam tokoh-tokoh Perlis. Tapi kalau mereka ada yang tokoh-tokoh ilmu kita belajar di Maghribi, balik itu lebih kepada utamakan mazhab. Ra'i, tahdid, berpegang pada mazhab Syafi'i, itulah ini dipanggil aliran hadis. Baik, pada zaman silam ada seorang tokoh namanya Abdullah Al-Azizi Al-Ghumari. Semua orang kenal dia. Sehingga kan Harun Ar-Rasyid pun kenal. Sebab dia sampai tu dia nak list siapa orang hebat di Mekah. Maka orang pun cerita pada dia, briefing pada dia. Macam tuan-tuanlah kita berurusan orang politik, datang ke USIM, datang ke UPM kan. Dia ada taklimat, kita kena cerita pada dia organisasi apa majlis di sini kan. Demikianlah mereka cerita pada Harun Ar-Rasyid. Oh, dia ni orang hebat sini ya. Dia tak apa. Dia pun buat ibadat, tawaf. Masa ni lah Syekh Al-Ghumari ni berhati Harun Ar-Rasyid, kerana mereka dengar nama sahaja. Kerana pemerintahan Harun Ar-Rasyid ialah di Iraq. Iraq dengan Mekah jauh. Ibarat lebih kurang lah kita duduk di Sedang ni. Kalau Mekah tu kiranya di Patani, jauh macam tu. Syekh Al-Ghumari dia tak keluar masjid, dia tengok. Selesai saja Harun Ar-Rasyid tawaf, dia pun cakap, "Wahai Amirul Mukminin." Maka Harun Ar-Rasyid pun berpaling. Siapa panggil aku ni? Ulu balangnya pegawai politik kata, "Tuan Khalifah, Amirul Mukminin." Yang panggil tuan tu itulah Syekh Ghumari. Kenapa dia panggil aku? "Wahai Amirul Mukminin, please tuan dah tamat tawaf. Sekarang tuan naik ke Bukit Sofa." Zaman sekarang tu kita masuk dalam masjid, Bukit Sofa tu dah tak kelihatan sebab semua dah dimamarkan. Cuma jadi tempat tinggi, tempat kita sa'i. "Wahai Amirul Mukminin, tuan tolonglah naik ke Bukit Sofa." Ulu balangnya seorang bernama Al-Fadal berlari kepada Syekh Al-Ghumari. "Kamu cermat sikit. Berani kamu order kepada khalifah. Siapa kamu?" Harun Ar-Rasyid dengar suara ni. Dia pun bertanya sebelum tu, "Siapa yang panggil aku tu?" Itulah Syekh Ghumari. Dah mana dilihat pegawai yang bernama Fadal cuba menghalau, mendekat. Apa kata Harun Ar-Rasyid? "Biarlah. Kerana dia berhak untuk perintahkan aku. Aku akan turuti cakap." Harun Ar-Rasyid dengar cakap ulama ni. Sedangkan dia orang berkuasa nombor 1 di dunia. Ketika ini pemerintahan Islam 2/3 di dunia. Akhirnya dia pun naik, ikut cakap naik. Syekh Ghumari pun follow belakang. "Wahai Khalifah, Amirul Mukminin, berapa banyak orang bertawaf yang kamu lihat pada bukit ini?" Maka jawab Harun Ar-Rasyid, "Maaf Tuan Guru, banyak orang tak terhitung, melainkan Allah saja yang tahu sebab ramai yang bertawaf." "Wahai Khalifah, soalan seterusnya. Kamu tahu tak, wahai Khalifah, di akhirat nanti, ramai yang tak terhitung ini depan kamu ni, mereka masing-masing akan ditanya amalan mereka di sisi Allah. Betul tak?" Betul. Kerana akhirat itu pasti. "Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah, mereka ditanya tentang apa mereka buat. Tetapi Tuan akan ditanya tentang apa yang mereka buat dan apa yang Tuan buat kepada mereka." Lantas Harun Ar-Rasyid pun menangis terseok-seok. Nampak tuan-tuan, fungsi nasihat, fungsi sanggup ditarbiyah, mana kesediaan untuk menerima sesuatu yang berguna dalam pemerintahan. Hal-hal ni tak berlaku pada kebanyakan orang berkuasa pada hari ini. Satu lagi kisah yang menyebabkan Harun Ar-Rasyid ini menjadi pemimpin berkuasa dan bertakwa pada Allah ialah ketika dia memerintah khasnya di kota Baghdad. Di samping wilayah Islam dan luas, adanya dipanggil gubernur-gubernur
Di kota Kufah, di kota Baghdad ada seorang ulama yang namanya Bahlul Al-Majnun. Tuan pernah baca kan? Kita tak boleh panggil orang Bahlul. Bahlul tu dalam bahasa kita bodoh. Sebenarnya dia nama seorang tokoh sufi, orang alim zaman silam. Orang semua hina Bahlul ni kerana pakaiannya tak indah. Dia suka pakai pakaian berjahit, low class, tapi dikenali sebagai orang yang berilmu dan beramal soleh. Tok Wali zaman Harun Ar-Rasyid. Pada satu ketika dia minta izin nak jumpa Harun Ar-Rasyid. Seperti biasalah Harun Ar-Rasyid ni berjiwa rakyat, bukan cakap aja, memang betul-betul tak kisah. Bukan nak jumpa orang berpengaruh saja, orang biasa pun dia boleh jumpa, apatah lagi orang alim. Maka dipersilakan Bahlul bertemu dengan dia. Bahlul cakap sikit je. Tuan, saya nak bagi satu hadis yang saya dapat. Bahawa Rasulullah ketika berada di Mina, baginda sedang naik unta. Tiba-tiba dilihat hamba abdi dan orang miskin pepekadana duduk di tanah. Maka Rasulullah pun meninggalkan unta, rela duduk bersama orang yang low class, orang susah. Maka aku nasihatkan engkau, wahai Harun Ar-Rasyid, engkau sentiasalah berjalan kaki berbanding naik kenderaan. Menangis lagi sekali Harun Ar-Rasyid. Bahlul bertanya, kenapa tuan menangis? Tuan tak sudi kau buat demikian? Ya, kerana aku suka bergerak melainkan kena naik kenderaan. Apakah nasib aku di akhirat? Bukanlah masuk wajib. Dia nak cuba buat, tapi takkan nak sampai nak kena jalan kaki. Wilayah Islam dah luas. Oleh itu tuan-tuan perempuan, dalam bab nasihat ni bukan maksud semua nak kena buat. Yang penting setakat mana yang kita mampu. Janganlah sampai hari ni kalau benda ini dilaksana oleh para pemimpin kita, sampai tak beli emas lah. Itu buruk tu lah. Kerajaan mana, kerajaan pusat dan negeri boleh beli. Boleh pakai yang mewah ikut keperluan. Tetapi jangan nak sampai ambil kesempatan. Poinnya di sini hari sekalian, betapa pentingnya mereka berhubung dengan alim ulama agar mereka mendapat manfaat daripada nasihat-nasihat yang baik. Sebab itulah hari sekalian dikatakan Dzulqarnain cemerlang pemerintahannya kerana dia katakan dia sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim memberi nasihat kepadanya dan Nabi Ibrahim juga ada kutip beberapa hikmah daripada Raja Dzulqarnain. Ikut setengah riwayat. Tetapi riwayat itu tidak ada sokongan dalil yang sahih. Ayat 90. Dijumpai satu kaum yang sunyi daripada kemajuan. Ayat 91. Tuhan menerangkan, kadzalika waqad ahaqna bima ladaihi khubra. Demikianlah halnya yang ditempuh oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain tetap berdiri di situ, tak tinggal walaupun masyarakat itu mundur. Dia rasa bertanggungjawab buat sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan hal segala yang ada padanya. Ada dua keadaan ayat ni. Yang pertama, penduduk ni Quran tak cerita detail, tapi Tuhan maha mengetahui. Dan termasuk hari ini, walaupun kita ada teknologi satelit, tetap ada kawasan yang gagal ditemui oleh manusia. Contohnya, dikatakan pihak Amerika Syarikat menemui orang yang duduk bawah tanah. Seramai 2,000 orang mengikut satu portal Weekly World News. Portal ni cerita pihak Amerika tangkap 2,000 orang yang duduk bawah tanah yang tiba-tiba terbit di US. Mereka amanahkan pihak NASA yang buat kajian langit ni, angkasa raya ni. Mereka amanahkan, tolonglah kaji 2,000 orang. Jangan-jangan mereka ni alien yang jatuh ke bumi masuk ke tanah. Dan portal ni kata sebenarnya ni satu rahsia di pihak kerajaan Amerika. Maka timbullah teori mereka ni mole people, orang lubang. Timbullah teori mereka ni lah Ya'juj dan Ma'juj yang sudah keluar, tetapi telah dikepung oleh Amerika. Mereka simpan, mereka bayari makan minum, dan mereka lah yang akan buka pintu pada satu ketika kelak. Ini teori. Cuma yang boleh kita ambil tu tak mustahil ada kehidupan manusia yang duduk dalam tanah. Sebab dalam gua pun ada. Cuma manusia lah.
Ini cerita-cerita. Artinya benda ni boleh berlaku pada zaman sekarang walaupun dah satelit boleh detect. Sebab itu ada juga teori menyatakan kapal Batra Nabi Nuh ni sudah pun dijumpai. Bukan dijumpai oleh satelit, dijumpai oleh pengembara. Duduk kawasan salji tu tebuk-tebuk, pegang-pegang tengok-tengok ada Batra tersembunyi. Ini cerita-cerita. Ada kata ditemui dengan secara satelit. Tak apa tuan-tuan, itu cerita yang penting. Al-Quran telah cerita terlebih dahulu. Kita beriman dengan perkara yang pasti semata-mata. Ayat 92. Thumma atba'a sababa. Setelah mana selesai pemerintahan Dzulqarnain di situ, iaitu memakmurkan mereka, tolak apa yang patut dan mengislamkan mereka, Dzulqarnain pula berpatah balik menurut jalan yang lain. Dalam tafsir Pimpinan Rahman dinyatakan ia pula menuju ke sebelah utara dunia. Kalau ada peta, barat, timur. Dalam masjid hadirin sekalian ni, tuan-tuan yang duduk di sini kita kata barat. Belah puan-puan muslimat timur. Kawasan utara pula kawasan tuan-tuan sedang duduk, saya pula selatan. Lepas selesai situ, Dzulqarnain bergerak pula ke utara dunia. Utara ni Allah Ta'ala alam di mana? Maka timbullah andaian ayat tafsir. Ada kata masuk kawasan Rusia, kerana utara dunia, Rusia belakang. Soviet Union yang sangat luas. Tuan-tuan sedia maklum, arif pada saya lagi, bahawa negara terbesar di dunia bukan China, iaitu Rusia. Sehingga kan Ukraine asalnya Rusia, Afghanistan dulu pun asalnya Rusia, kemudian berlakunya kemerdekaan, maka dipecah-pecah. Dalam pecah tu pun, dalam keadaan pecah pun, Soviet Union masih besar. Jadi kerana kawasan itu utara, mungkin Dzulqarnain dah sampai kawasan ini. Ada juga menyabitkan Dzulqarnain sampai di kawasan Uzbekistan. Ada kata kawasan Mongol. Artinya tengah dunia yang agak utara, kerana kawasan ini banjaran. Hebat Dzulqarnain hadirin sekalian. Dulu dia sampai kawasan daratan tepi laut, jalan. Kali ini naik pula Gunung Ganang. Kenapa cari susah? Ingat tuan-tuan, dulu berlaku pilihan raya di Cameron Highland. Ada setengah tokoh sama ada pihak kajian ataupun tak, mereka kata, kalau tak pilihan raya kami tak duduk sini. Jauh naik atas, sejuk. Dah pilihan raya kan, datang kempen, ada juga pemimpin yang dilantik situ, tetap stay situlah. Yang tak jadi pemimpin kawasan tu, naik untuk kempen. Penatlah kawasan ni. Bukan nanti kawasan Cameron, bahkan kempen di pedalaman pun mereka cakap penatlah kawasan ni jauh, tapi nak kena sampaikan amanah lah, nak kena politik di situ. Dzulqarnain ni dia bukan politik, dia memang tanggungjawab, bukan berkalau. Kalau politik ni kita kata nak bagi menang pasukan masing-masing, memastikan kemenangan. Dzulqarnain lebih pada tu lagi. Kalau dia tak sampai, Allah Ta'ala dah bagi kelebihan kerajaan yang luas, dia berdosa di sisi Allah. Dalam ayat 93 yang menjadi dalil kawasan itu adalah kawasan yang bergunung ganang. Hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehinggalah apabila ia Dzulqarnain sampai di antara dua gunung. Dalam banjaran-banjaran itu ada dua gunung. Ia dapati di situ ada penduduk ataupun satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan mereka. Di sini ahli tafsir bincang kenapa tak dapat faham. Yang pertama ialah bahasa terlalu asing. Kita sendiri pun duduk di Malaysia ni, pergi pedalaman, saya sendiri orang Kedah ni, dialek Kedah lah saya cakap ni. Kalau seperti pergi Hulu Sik, Ulu Baling, dialek lain dah, walaupun sama orang Kedah. Itu juga di Negeri Sembilan, masuk dalam sikit saya tinggal di estate. Kadang-kadang pergi ke Jempol, pergi ke Kuala Pilah, situ Negeri betul. Tak ada, apa dia cakap. Kadang-kadang saya pun sulam cuba cakap cara tempatan ni pun betul ada juga word tertentu yang ustaz sebut ni kata apa ni. Ni zaman kita sekarang ni, sama lagi zaman tu. Dzulqarnain ni duduk mata tempat, dia pergi pula tempat yang asing. Tempat ni dia pergi tempat yang bertamadun, tempat yang ada bangunan.
Kalau tempat yang semua itu di timur, cakap tu boleh faham lagi. Kali ni atas gunung pula, lagi-lagi jauh, mencabar kawasan tu, cakap tak dipahami bahasa mereka. Manakala yang kedua, mereka ni tak mahir cakap. Ada orang jenis macam tu, tak mahir cakap, tak keluar butir-butir langsung. Maka Dzulqarnain pun cuba memahami kalam mereka berdasarkan penduduk di sekitar. Ini satu tafsiran. Dzulqarnain perintahkan hulu balangnya turun. Ada orang pernah naik, boleh tak tolong translate? Menunjukkan apa? Usaha bersungguh-sungguh untuk memahami kehendak penduduk itu. Ini tuan-tuan apa kita nak apply, iaitu memahami sesama umat Islam. Bukan nanti kerja memahami ni pemerintah. Kita pun sama umat Islam, kenalah saling memahami, tolong apa yang patut. Kalau tak, kita tak jadi persaudaraan Islam. Walaupun berlainan bahasa, berlainan tempat, kita tetap umat yang satu. Lepas itu jauh di Palestin, mereka ada Hamas. Mereka terima bantuan pada Turki. Ada orang Syria tolong berjuang di sana. Tapi kita rasa cubit bahagian kanan, terasa belah-belah kiri. Jauh, tapi kita rasa umat sedang menderita di sana, kita rasa penderitaan yang sama. Demikianlah dalam suasana sekarang kita dengar tentang perkahwinan yang agak kontroversi. Peranan kita balik pada landasan saling memahami. Perkahwinan selebriti yang sudah kita maklum, Sabri Yunus dan pasangannya yang bernama, seingat saya, Ardini, asalnya Angelina Tan, berlaku polemik kerana isu ucapan penerimaan nikahnya. Jadi untuk kita mengaji ni, jadi marilah kita cari pertimbangan. Antara portal yang baik, website yang baik itu tuan-tuan telaah ialah daripada mantan mufti, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sangat adil, walaupun dia ada kawan-kawan dari Perlis, dan dia juga berkawan dengan mana-mana pihak. Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri ni ialah mantan ahli majlis fatwa Negeri Sembilan, mantan ahli majlis fatwa Terengganu, dan juga sedia kita maklum dia mantan mufti yang cukup berwibawa di wilayah Persekutuan. Bagi pandangan peribadi saya lah, dalam banyak-banyak mufti yang nampak sama dia, dan website yang tuan-tuan boleh ambil ilmu tanpa curiga ialah daripada dia, peninggalan dia tu. Jadi dalam kupasan dia menyebut, apa yang kontroversi daripada ucapan Sabri Yunus? Jadi kurang seingat saya, dia kata, saya terima sebagaimana yang disebut. Maka berlakulah polemik kerana dalam mazhab Syafi'i, ucapan yang paling sempurna ialah, saya terima nikah nama isteri, sebut pula mas kahwin, sebagai contoh. Nak ingat betul-betul kita nikah dulu ya. Kalau ingat sekali something ustaz ni, jangan-jangan 4 cawangan. Tentu ada cawangan pun bukan masalah. Kalau ingat betul ni special ustaz ni. Aku terima nikahnya Aminah binti Wahab dengan mas kahwin RM20 tunai, kena sekali nafas. Inilah yang ditaja dalam kitab-kitab fiqh. Kenapa ada tajaan ataupun saranan tu? Sebab dalam hadis Nabi sebut umumnya, yang kata kahwin, lelaki menerima, wali memberi dan pengantin menerima dan disaksi. Jadi dalam mazhab termasuk mazhab Syafi'i, kita tolong formalitikan. Bagaimana nak sebut? Lahirlah ucapan lengkap tu. Jadi orang yang berpegang betul-betul pada ucapan lengkap memang tak selarilah yang tadi tu. Ana jatuh banyak. Saya terima sebagaimana yang disebut. Nak kahwin cepat ni. Maklumlah dah berkawan 25 tahun. Ada orang kata macam tu. Sebenarnya dalam portal website Dr. Zulkifli itu menyebut, salah satu pandangan mazhab Syafi'i juga ialah aku menerima nikahnya. Short, lagi ringkas. Dalam kitab-kitab Syafi'i juga menyebut, boleh juga ucapan itu dah faham. Dia menerima kahwin, bukan menerima orang. Bukan menerima urus niaga, bukan menerima projek. Memang menerima urusan kahwin.
Dalam tulisan akhir daripada website ini menyebut akan tetapi adalah lebih baik menyebut dengan terang, paling kurang aku terima nikahnya berbanding aku terima sahaja. Tetapi penyelamat dalam mazhab yang seperti yang berikut tu memang jelaslah kahwin, apatah lagi masjid ni ramai yang hadir live bukan dalam pejabat. Sesuai juga dengan perlis. Perlis memang dia ada pendekatannya. Bukanlah maksud saya ni menyokong semua fatwa pendekatan perlis. Padahal kaedah agama, al-ijtihad la yanqaru bil ijtihad. Suatu yang mereka ijtihadkan, mereka fatwakan tak boleh diganggu pula oleh fatwa dan ijtihad pihak lain. Apa polemik yang berlaku ialah orang yang kuat mazhab Syafi'i tanpa tengok kepada fatwa yang lain, mereka kata memang tak selari lah. Dan kita kena ingat perkara ni bukan berlaku di Selangor, bukan berlaku wilayah, tapi berlaku di Perlis. Dan muftinya sendiri yang menjadi wali. Dalam kaedah agama, seseorang yang tak tahu, dia hendaklah mengikut muftinya. Jadi mufti ada hak. Walaupun kita ada beberapa perkara yang kita tak selari pandangan dengan mufti Perlis. Apa yang menyedihkan, tak ada pertimbangan umat Islam, tak ada kasih mengasihi, ialah mereka terus menghukum perkahwinan ni tak sah tanpa melihat ke pelbagai pandangan. Lainlah kalau berlaku tempat kita. Dan seterusnya mereka sampai berani kata sah, tapi lepas tu persetubuhan syubhat. Ada juga kata kena akad nikah lain, bukan di sini, di sana. Celah-celah ni pula ada pula yang cuba menang, pergi saman pula orang yang kata perkahwinan ni tak sah. Pergi saman Syekh Nuruddin Al-Banjari. Beliau salah seorang pada guru saya. Mungkin ada orang tanya pada dia, dia sebutlah. Tapi etikanya pada mana-mana pihak, kita sekadar menyebut hukum dan ini terpulang kepada keadaan masing-masing yang lebih berhak. Tapi apa pasal sampai pergi saman ke buku ni, tak payahlah sampai panjang cerita. Dan pihak yang lain pun janganlah terlalu vokal, terbut tak sah, tak tahu dah pandangan-pandangan ni, sampai kata mereka ni dah berzina. Ini semua menyempitkan Islam. Sampai kita tengok berapa wartawan pergi temu ramah Ardina ni, Angelina Tan ni, tanya dia balik, sah tak sah? Alhamdulillah dia pandai sebut. Sah tak sah tu orang yang kahwinkan kami lah, baru masuk Islam. Ada pula ditanya, tuan sekarang ni dah kena berzina ni, macam mana nak buat? Apa perasaan dia baru nak kenal Islam? Apa perasaan pasangan ni nak mula berjinak dengan agama, kalau mereka nak berubah, tiba-tiba ada orang sangka mereka dengan sangkaan yang negatif. Ini semua tidak akan menguntungkan Islam dalam hal yang masih lagi khilafiyah. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi selepas azan isya. Dalam ayat 93, Dzulkarnain telah menemui satu kaum yang tidak dipahami cara percakapan mereka. Lalu Dzulkarnain menitahkan agar dicari bantuan untuk memahami. Dalam tafsiran yang lebih rajih, apa yang ditemui oleh Dzulkarnain bukan penduduk, tetapi pendatang yang lain yang kadang-kala datang menguasai tempat itu. Itulah Ya'juj dan Ma'juj yang tak tahu cara, tak dapat dipahami putih-putih percakapan mereka. Manakala ulama yang berkata ini sebenarnya penduduk Ya'juj dan Ma'juj ni Dzulkarnain tak tengok lagi. Berdasarkan dalil ayat 94, bila mana ditemui orang yang boleh translate, mereka mula menceritakan sebenarnya kami turun ni nak cari bantuan, nak cari siapa sebenarnya pemimpin di dunia ni. Mujalah dapat jumpa tuan, kerana di kawasan kami ada satu kumpulan manusia yang datang buat kerosakan. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada dua pandangan lah. Yang pertama, sama ada Dzulkarnain berjumpa dengan penduduk. Satu lagi kata tak, memang Dzulkarnain dah nampak siapa ni yang cakap tak fahami, kemudian beredar. Maka penduduk pun cerita, mereka inilah Ya'juj dan Ma'juj, kalau ikut cara sebutan yang asal. Kalau sebenarnya Ya'juj Ma'juj lah, Ya'juj dan Ma'juj. Para ulama berkhilaf tentang siapakah Ya'juj dan Ma'juj. Ada katakan mereka ni keturunan jin,
Memang jin yang menjelma di atas dunia kerana sangat janggal perilaku mereka, makan apa yang ditemui termasuk makan manusia. Dalam hadis, Ya'juj dan Ma'juj bila keluar nanti dia akan pergi ke sebuah tasik dekat dengan Palestin. Dia akan minum sampai habis. Ini bukan kerja manusia, ini kerja jin. Manakala pandangan yang kedua, mereka keturunan jin. Manusia kahwin dengan jin. Manakala yang ketiga yang lebih sahih, kerana adalah hadis. Wulida Adam thalathah. Anak keturunan Wulida Nuh thalathah. Keturunan Nabi Nuh AS ada 3. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafith. Sam inilah yang menumbuhkan keturunan manusia Arab. Manakala Ham ialah yang menumbuhkan keturunan manusia kulit hitam, khasnya orang Afrika. Manakala Yafith asalnya menerbitkan keturunan manusia Turki dan juga manusia selain pada Arab dan Afrika. Artinya orang Melayu, orang Thailand, orang China ni daripada Yafith. Dan Ya'juj dan Ma'juj daripada Yafith juga, yang asalnya campuran Turki dan Tatar. Hadis yang lain menceritakan fizikal Ya'juj dan Ma'juj memang rupa orang. Lepas tu bila bertindak cakap-cakap dengan hadis, ambil yang hadis. Macam cerita Bab Dajjal, apakah mata wang Amerika ataupun pemimpin Amerika, pemimpin Barat ataupun seorang manusia yang Nabi sebut, kita kena ambil yang Nabi sebut. Dalam hadis Nabi sebut Ya'juj dan Ma'juj ni muka mereka ni macam kena hempak. Artinya hidung sepek, mata sepek. Macam muka ni muka yang tak macam orang lain. Maka dalam banyak-banyak rupa paras, maka rupa paras orang Tatar dan Mongol. Ada juga katakan kemungkinan, tak semestinya. Celah-celah ni juga ada katakan Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya dah keluar zaman silam, iaitu zaman akhir pemerintahan kerajaan Islam Abbasiyah. Keluar kerajaan Mongol ni yang cuba menguasai dunia, membunuh manusia, macam bunuh makan manusia lah, mati manusia sebanyak 4 juta. Tetapi ini sekadar pandangan sahaja, kerana Ya'juj dan Ma'juj Nabi sebut dalam peristiwa tanda-tanda kiamat akhir zaman, nanti baru nak berlaku. Artinya tentara-tentara yang ganas tu sebagai mukadimah. Kalau itu dah dahsyat, apatah lagi Ya'juj dan Ma'juj yang pasti keluar di akhir zaman. Sedikit lagi. Di atas sebab inilah maka segelintir ahli sejarah Islam menyatakan lokasi Ya'juj dan Ma'juj ialah di kawasan Tibet. Di situlah kerajaan Mongol satu ketika dulu, ataupun orang-orang Mongol sehingga ke zaman sekarang. Manakala para pemikir, para sarjana sekarang pula mengaitkan dengan bandaran Armenia. Entah di mana, tapi pentingnya di kawasan tengah dunia. Dan sekali lagi saya ulang, walaupun kita ada teknologi satelit, tetap tidak dapat menentukan benar-benar di kawasan mana. Artinya kawasan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar di akhir zaman. Bila Ya'juj dan Ma'juj keluar, semua tempat akan dijejaki, termasuklah Mekah dan Madinah. Dajjal dia akan sampai segenap tempat, tetapi Mekah dan Madinah Dajjal tak boleh sampai. Ya'juj dan Ma'juj dia akan sampai Mekah Madinah. Dia akan rosakkan apa yang patut, dan akhirnya celah-celah inilah datangnya bantuan Allah. Ya'juj dan Ma'juj akan musnah. Ketika itu kita akan bincang pada kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin.